Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya pada Allah Tuhan yang mutlak, setinggi-tinggi pujian kita rafakkan kepada Allah Tuhan yang mencipta diri kita dan semua kejadian, baik di bumi maupun di langit. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan pada Allah jugalah tempat kita nak minta tolong. Wa nastaghfiruh, dan kepada Allah jugalah tempat kita memohon segala pengampunan. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita minta berlindung dengan Allah daripada segala keburukan yang berlaku pada diri kita. Wasayyiati a'malina, dan juga kita minta berlindung dengan Allah daripada segalanya buruk perangai kita. May yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, yakinlah bahawa dia tidak akan sesat. Wa may yudlil fala hadiyalah. Begitu jugalah kalau seorang itu sesat, dia tidak dapat hidayah daripada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sama-sama kita bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang mutlak yang kita sembah, yang kita abdi, hanya mutlak itu kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sama-sama kita bersaksi bahawa Muhammad itu adalah seorang hamba dan juga pesuruh Allah. Jadi alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang penuh barakah ni kita memberi pilihan kepada diri kita untuk kita sama-sama memenuhi ruang solat masjid kita ini adalah untuk mendapat keberkatan dan juga mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita masuk melangkah, kita akan baca doa masuk masjid. Doa bila kita langkah, kita masuk kaki kanan, kita baca apa? Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Minta dengan Allah supaya Allah buka kita pintu rahmat dia. Rahmat ni apa dia? Yakni kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah ni kita cari sama ada kita masih di dunia maupun di akhirat. Di akhirat tu lebih-lebih lagi lah kita nak rahmat Allah SWT. Bapa kita cari rahmat? Sebab rahmat itulah yang menjamin atas kasih sayang Allah kepada kita selama mana kita berada di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jumpa orang pun kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud rahmat? Inilah kita memohon untuk kita sentiasa mendapat rahmat Allah dan juga maghfirah daripada Allah. Jadi alhamdulillah malam ni tak apa, ramai-ramai kita berkumpul adalah untuk mencari kasih sayang dan redha Allah. Kasih sayang dan redha Allah. Maka kita nak Allah sentiasa redha pada kita. Kita tak sih kemurkaan Allah, kita nak redha Allah. Buktinya kita ada pilihan. Kita ada pilihan. Sama ada masa ni kita duduk luar ke, duduk luar pada masjid pun boleh, duduk kedai pun tak apa, duduk mana pun tak apa. Tapi kita bagi pilihan pada diri kita. Kita bagi pilihan pada diri kita. Kita mari duduk dalam masjid Allah SWT. Sambil-sambil saat ni kita semaya secara berjemaah. Inilah ruh Nabi naik ke langit lah. Nabi naik ke langit dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni amat yakin lah, semua kita sudah tahu dah cerita dia. Perjalanan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Mana kita tahu, atau kama qala, kita tahu semuanya itu adalah suatu peristiwa agung, peristiwa yang terjadi, benar-benar terjadi. Dalam keadaan sedar, Nabi kita naik ke langit. Perjalanan daripada Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa. Perjalanannya kalau kira agak jauh lah, 1,200, 1,000 dekat 1,300 kilo. Kalau perjalanan dengan unta dekat hampir sebulan. Tapi diceritakan kepada kita Nabi naik perjalanan tu. Terima kasih. Nampak desing dia. Tak apa. Perjalanan tu kharij minal adat lah. Akal kita tak boleh nak terima. Yang pertama, perjalanan 1,200 km tu dalam masa semalam bukan naik kapal terbang. Naik kapal terbang pun 2 jam lebih kurang. Tak. Daripada Mekah ke Palestin. Ya. Masa tu kita, kalau kita fikirlah ni logik akal. Logik akal, kalau perjalanan ke bawah ni tidak mustahil lah. Sebab kapal terbang ada. Ini zaman Nabi. Dan benda ni berlaku lebih kurang setahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Nah, berangkat Nabi bukan setakat tu, naik ke langit pun. Agak-agak kalau Nabi mai wayak kita hari ni kita percaya. Syukur, alhamdulillah kita ni masih lagi umat Nabi Muhammad yang dilahirkan selepas pada Nabi Muhammad ni wafat lama dah. Kalau kita ni hidup pada zaman Nabi, takut kita lah mula-mula kata nah, mushma'ul, tak masuk akal. Jadi Islam ni diajar kita percaya ni bukan dengan apa yang kita lihat dengan mata, apa yang kita dengar dengan telinga, apa yang terlintas di fikiran. Percaya itu adalah dengan hati. Hati inilah anak kita bawa ni. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Tok Guru ni asyik baca lama dah doa ni. Tok Guru lah, arwah almarhum Tok Guru Murabi. Dia baca lama dah. Dah. Bahawasanya akhirat esok hati kita akan gundah kelana. Akan berasa risau, akan berasa pusing dah ni. Pusing juga tapi pusing benda lain. Pusing lembu balik, tak balik lagi nak. Pusing peksa lagu mana peksa musim Covid. Dia jadi kita pusing-pusing juga. Hati kita ni. Pusing kalau duduk dekat lama kena pusing juga. Tapi pusing di akhirat esok-esok ni kan. Pusing yang penuh penyesalan. Penuh penyesalan. Pusing yang mana hari akhirat esok-esok harta dan anak pinak tu tak ada berguna. Tak ada lah berguna. Lah ni anak pinak kita berguna tak? Berguna setakat berguna tu. Sekurang-kurangnya dia buat naik nama kita. Anak siapa tu mengaji tinggi tu? Anak mamak naik nama kita. Hari kat polis pun naik nama kita juga. Gitu. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ni hati yang bersih. Jadi malam ni kita berkumpul ramai-ramai, kita mari semaya secara berjemaah, lepas tu duduk pula dalam majlis ilmu. Majlis ni kita tahulah, majlis ni bukan buat kita saja duduk ni. Selain daripada kita ni ada makhluk Tuhan yang juga kita perlu percaya dengan hati, dengan iman. Sebab hadis kata la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa khaffat malaika. Berada di keliling kita ni adalah malaikat. Malaikat ramai duduk. Cuma kita tak nampak. Sebab Tuhan hijab. Tuhan tak beri kita nampak. Dosa pahala kita nampak. Tak juga. Lepas tu ikut dia kita nak buat dosa. Buat pahala. Tapi kita yakinlah innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi
jahim. Buat baik balasannya nikmat, yakni syurga. Buat jahat gitulah. Jadi keimanan yang kita nak supaya kita sematkan dalam hati kita ni, supaya hati kita ni salin. Kita mari duduk apa? Sebab malam ni ada makan kau. Dah. Malam ni kita nak kumpul atas dasar kita ni, kita nak mencari orang panggil keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan keredaan makhluk. Dah, kita nak cari keredaan Allah. Dah. Sebab kita tak tahu bila masa Tuhan ambil nyawa kita dah. Bila Tuhan ambil nyawa kita. Bila Tuhan ambil nyawa kita, gapo dia kita bawa? Gapo dia kita bawa? Tak ada kita bawa gapo dia, tak ada. Yang kita bawa adalah amal. Memadai ke amal kita untuk kita nak temu dengan Tuhan dan mendapat keredaan Allah? Nabi pernah kata tu, qaribu wa saddidu, hendaklah kamu, qaribu ni maksudnya berada pada landasan yang lurus. Wasaddidu ni istiqamah. Sadad, istiqamah. Berpegang teguhlah, istiqamah. Wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi'amali. Ketahuilah sesungguhnya tak ada orang yang akan selamat dengan amalan yang dia buat. Ni siapa kata ni? Nabi kata. Nabi. Tak selamat dengan amalan yang kita buat. Ni amalan ni. Tu pun tidak selamat. Lepas tu waktu sahabat tanya Nabi tu, wala anta ya Rasulullah, muka suka juga kan Nabi? Okay? Sahabat dia suka tanya lalu, direct to the point. Muka Nabi, mula ke mana ya Rasulullah? Wala ana, aku pun suka dengan tak akan selamat dengan amalan yang aku buat. Illa yataghammadiyallahu birahmatin minhu wa fadl. Kecuali yang meliputi, yang menaungi diri aku ini adalah dengan kelebihan rahmat, maghfirah, kasih sayang, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak cari dah. Jadi malam ni kita duduk ramai-ramai, duduk sama, malaikat pun ada bersama dengan kita. Malaikat pun doalah, Allah maghfirlahu warhamhu, Allah maghfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampunkanlah dosanya, dan bagilah rahmat padanya. Berapa rahmat kita cari? Sebab rahmat yang kita cari ni, sebab dalam rahmat itu adanya maghfirah dan juga keredaan. Sebab itulah hamba ni bila mana dia hampir mati, ada hadis yang panjang lah dalam kitab Tanbihul Ghafilin, karangan Abu Lisar Samarqandi. Dia ada sebut, hamba sebenarnya minta maaf, hamba tak pandai nak ceramah, nak apa, cuma hamba boleh wayak lah, berkongsi berkongsi, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Berpesan-pesan benda yang benar dan berpesan-pesan benda yang menjurus kepada kesabaran. Nak bagi tahu bahawasanya apabila seorang hamba dia hampir kepada mati, dia kata, hadis tu panjanglah, innal abdal mu'mina idza kana iqbalan min al-akhirah wa inqita'u min ad-dunya nazalat ilaihi malaikatun bidun wujuhuhum kasyamsi wa mahum kafan min al-jannah wa qunutu min al-jannah. Adalah kama qala. Cuma nak ayatnya, malaikat ni apabila seorang itu hampir mati, malaikat ni mari duduk, dia kata hatta yajlisa inda ra'sihi, dia mari duduk pada kita, itu kepada hamba yang mukmin. Sebab tu pada ayat tadi Nabi pesan ista'izu billah min azabil qabli. Mungkin ingat, hati-hatilah, ta'awuzlah, waspadalah kamu, ingatlah. Ista'izu billah min azabil qabl, pada dalam ialah dalam le. Bapa Nabi suruh kita hati-hati. Bapa Nabi suruh kita hati-hati. Sebab dalam kubur tu ada penghidupan. Dalam kubur tu ada penghidupan. Dalam lubang kubur tu ada penghidupan. Bila malaikat tu mari, dia malaikat mau yang nak cabut nyawa tu, kalau tok guru buku dia hang ingat beli tahun 2000 tahun 1900 berapa dah masa kita duduk ngaji Mahat dulu. Saya simpan sampai hari ni buku yang ditulis oleh almarhum tuan guru, dia kata bertajuk Roh yang Bersedih.
Dia kata malakul maut tu dia duduk di anjung pintu. Duduk situ. Dia mari duduk jenguk, kalau tak silap hamba 7 kali satu hari. Dia mari tengok kita buat gapo, duk main handphone. Contoh. Duk nulis, duk topik, tak apalah. Duduk khusyuk, duduk zikir, tak apalah. Malaikat ni dia mari. Bila duduk atas tu dia tengok, dia tengok kita dah. Dia kata aku lebih hampir daripada kedua ibu bapa ni. Macam hamba jumpa mak hamba minggu lepas lepas PKP tak boleh pergi balik ni PKP PKP ni PKP bau enggak balik selalu jumpa. Hari ni pun rasanya nak mari nak buka puasa dua rumah. Tak apalah kata hamba mai kat ni, tak apalah dia mari. Nak ayatnya dia hampir dengan kita. Bila dia mari dia tengok. Kalau Tok Guru sebut dalam kitab tu malakul maut ni dia ada 4,000 sayap. Ni Tok Guru tulis ni. Tok ni Aziz tulis. Saya tak kira kalau orang sini setuju ke tak ikutlah dengan Tok Guru, tapi nak rayaknya Tok Guru ni dia pernah menulis kitab tu disebut ada 4,000 lah. Dan di celah-celah sayap dia ada mata dan di antara mata tu ada pencangkuk. Tak tahulah pencangkuk tu nak buat apa dia. Wallahu a'lam. Tapi malaikat ni lah sebelum dia mari akan marilah malaikat yang ramai dia panggil muqarrabun yang duduk seluas mata memandang hatta maddal basar ni seluas mata memandang. Bila dia duduk kepala kita, masa tu lah orang panggil kata dia ni mandai dah. Tengok alik atas, tengok masa tu kosong. Bayangkan kalau malam ni malaikat menjenguk kita atas perintah Tuhan, kita kosong melihat di atas mencari keredaan Allah. Bila mari dia akan cabut. Kalau hamba yang mukmin dia akan berseru ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwani, tubiklah menuju kepada dua tempat, iaitu pengampunan dan juga keredaan Allah. Maka malam ni insya-Allah kita mendapat kedua-duanya sekali. Dalam pada majlis ni kita duduk bersama dengan malaikat yang ramai berada di samping kita, walaupun kita tidak melihat pada kacamata yang zahir, tapi insya-Allah yang sebenarnya dengan keimanan yang sedikit yang kita ada pada jiwa kita, bahawasanya malaikat itu hadir. Sebab kita percaya pada sabda Rasulullah. Nabi ni wa mayantikul hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ni tak kejek kuasa, tak kejek pelawak siapa hamba. Hamba ni depan orang tunjuk baik terus ada rumah, terus tanya bini hamba tahu mana. Dia kata dia tu tak boleh. Dah. Gitu. Malaikat tu ada bersama dengan kita. Wa nazalat alaihimus sakinah, Nabi sebut, maka akan turun padanya bila berada dalam majlis ini akan turun sakinah, ketenangan. Wa ghasyat sumur rahmah, meliputi padanya akan rahmat Allah turun pada malam ni insya-Allah. Sebab kita berada pada baitin min buyutillah ni, rumah daripada rumah-rumah Allah. Walaupun tak siap pun tak apa, alhamdulillah. Saya tengok bangunan ucap nah, itulah kita cari keredaan. Kita tunggu daripada rumah, kebetulan kajian pun suruh pakak ambil wuduk rumah. Nabi ayat lama dah. Man tatahhara fi baitihi thumma madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah. Wuduk di rumah lagi, mari kau ni mari jalan kaki, kau naik motor, kau kereta, kau lori, kau basikal, ikut asal kau mari. Nah, untuk kita nak buat kefarduan yang telah ditentukan kepada kita, macam semaya. Memang kita tahu semaya ni ditentukan pada penerimaan Rasulullah secara sedar dengan Allah Subhanahu Wa Taala di pada malam Isra Mi'raj. Pada malam Isra Mi'raj. Mana kita mari adalah mari sini untuk nak buat kefarduan yang telah ditentukan kepada kita. Kanat khutuwatuhu
maka adalah langkahnya itu dikira. Rupanya ada orang jo kira lakuh kita ni. Ada orang jo kira lakuh kita. Kita tak berasa orang kira. Betul tak? Ma yalfizu min qawlin illa lidayhi raqibun atid. Nak lagi mana? Mu kecek kau mu gapo mu buah kau gapo kau hok duk tanda hok mu ni ada raqib dengan hati. Ataupun orang panggil kiraman katibi. Dia yang mencatat. Mencatat. Amal kita duduk dalam majlis. Mencatat. Bila kita duduk dalam majlis, amal tadi akan dicatat. Langkah kita tu pun akan dikira. Langkah kita ada dikira. Ihdaha, langkahan kita, apa dia? Tahuttu khati'ah, akan gugur dosa. Maknanya Nabi kata orang mai masjid tadi, hari ni ikutlah, ambil air semaya di rumah, mai jalan kaki kau whatever, ikutlah, mai lagu mana jalan kaki kau, apa semua kenderaan kau, mari gugur rupanya dosa. Satu langkah gugur satu dosa. Wal ukhra tarfa'u darajah. Dan langkah seterusnya akan terangkatnya darajah. Apa darajah ni? Bukan darjah 1, darjah 2, darjah 3. Maksudnya kita ini dilihat sebagai orang yang tidak. Maksudnya orang tengok kita pun orang tidak tengok kita sebagai musuh. Darajat kita tu. Kalau kita tak ada pun orang kata, mana mama teringat dia. Maknanya kita ni sentiasa menjadi orang yang disenang. Alhamdulillah, orang yang disenang. Jadi alhamdulillah malam ni kita mari duduk dalam ni sambil kita dengar. Nabi ada ayat juga, wa zakarahumullahu fi man indah. Dan Allah akan menyebut-nyebut nama kita. Tuhan akan sebut nama kita ni. Tuhan akan sebut nama fulan bin fulan, fulan bin fulan. Tuhan akan sebut nama. Itu Nabi ayat. Tuhan akan sebut nama kita ni. Moga-moga kita sentiasa istiqamah. Istiqamah bukan malam ni saja. Istiqamah kita mari sentiasa. Dia bila duduk dalam majlis ilmu lagi ni sambil-sambil kita niat iktikaf. Tu ruh sebenarnya hak Nabi nak ayat kitanya. Dah, duduk saja boleh duduk, tak ada masalah, duduklah. Tapi kalau duduk iktikaf dapat pahala ke tak? Menambah. Maka kita nak carinya adalah pahala Allah Subhanahu taala. Nak cari keredaan, nak cari maghfirah. Apa dia keredaan dan maghfirah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi malam ni kita berada dalam majlis yang mana kita bersama malam ni. Kita melihat sambil-sambil kita orang panggil menilai. Kena nilai ada diri ni sebab kalau hamba tengok ni kan, ialah orang muda alhamdulillah lebih kurang sama ramai dengan orang yang berusia. Kalau orang berusia, orang muda ni kalau dia amal dia tu lebih daripada dia lebih baik. Dia lebih baik sebab sedar dia tu. Tapi ada orang 60 tahun tak sedar-sedar. Duduk begitu lagi. Waktu tak tahulah dah. Jadi harap-harap dengan orang panggil syariah, ni orang panggil syiar ni agama yang sentiasa ni insya-Allah dapat apa tu menyentuh, orang panggil menyentuh hati. Jadi pada malam ni bila kita duduk bersama sambil-sambil tu kita berzikirlah, berzikirlah. Deh. Wadhkur nafsaka wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr. Sama ada secara terang ataupun dalam hati gak berlalulah dalam diri kita tu dengan pada kita bertasbih, bertahmid, bertakbir. Sambil-sambil atas mutu boleh subhanallah deh. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Masuk kedai apa? Masuk kedai lah deh. Macam tu imam, mana-mana tu imam pun lepas maya kalau maghrib dia bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali kan? Tak apalah. Tapi nak ayat hadis tu sahih. Hadis tu sahih
jika mana kalau dia sampai kedah, kalau dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Ribu-ribu Tuhan akan tandakan kebaikan untuk dia. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah, dan dibuang daripadanya. Nak wayaknya Tuhan nak suruh kita ni sentiasa ingat. Dalam keadaan mana pun kita kena ingat ke Tuhan, gitu. Ingat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil-sambil kita masuk kedai, kita dapat faham Nabi ni dia nak jaga kita supaya kita ni terselamat daripada ni akhirat esok-esok ni berat. Akhirat ni esok-esok ni berat. Sebab itulah kita tengok dalam peristiwa yang berlaku pada Rasulullah, diceritakan, menggambarkan macam-macam lah ke. Pasal hangpa pun nak cerita sosok orang rasa dah tahu belaka dah jumpa dengan apa tu Nabi Adam, seorang yang besar, lepas tu nampak sudah yang berusia, berumur. Dia tengok sebelah kanan, dia suka tengok sebelah kiri, dia menangis. Maka dia tanya pada Jibril, siapa tu? Jibril lah tok guru Nabi ni. Jibril tok guru Nabi. Jibril je ajar Nabi apa-apa semua. Jibril je ajar. Nabi tanya Jibril, apa dia? Itulah Nabi ada. Dia tengok kanan tu dia suka, dia tengok kiri tu suka. Dia tengok siapa tu? Kiri kanan tu umat dia lah. Mana kita tahu kalau kanan ni pun kita pun diminta supaya mendahulukan kanan. Nak turun masjid kiri, nak pakai selipar pula kanan, nak masuk tandas kiri, nak keluar tandas baca kanan, nak masuk tandas baca doa. Nabi ajar berlaku segenap segini. Cuma kita sama ada kita cari ataupun kita tak cari, sama ada kita amal ataupun kita tidak amal. Itu ya. Lepas tu Nabi jumpa ke apa? Nabi jumpa macam-macam lah orang hak bibi besar super uta. Lepas tu dia duk mekong batu daripada api neraka. Api neraka ni kita tahu lah, dibakar sampai 3000 tahun dah. Ukida 'alan nar alfusana hatta ihmar, dibakar sehingga menjadi merah. Wa ukida 'alaiha alfusana ukhra hatta biyadha, kemudian dibakar 1000 tahun menjadi putih. Wa ukida 'alaiha alfusana ukhra hatta swadda, dibakar 1000 tahun juga menjadi putih. Itulah depa gung masuk kat ni tubik kok punggung. Dah gitu Nabi tengok. Nabi tanya, "Bakpo ni?" Bakpo. Nabi tanya Jibril, "Bakpo lagu tu orang lagu tu?" Nabi tanya tengok, "Bakpo lagu tu?" Inilah orang makan harta anak ya. Atau anak yatim. Tahu makan harta anak yatim. Kita jaga molek noh, kita tak makan harta anak yatim ni. Kita jaga molek, kita tak makan harta anak yatim. Tapi kalau kadang-kadang takutnya kita tidak sedar. Kita tak sedar. Kita jaga dah, tapi takut kita tidak sedar, termakan. Waktu kita takut tu, kita tidak hati-hati. Padahal Nabi cerita dah banyak. Ya, cerita orang hok makan daging hok comel ada, tapi duk makan ke daging hok busuk hok apa-apa. Mak bini ada dah pergi cari nak puas nafsu ikut lain pula. Gitu. Pergi cari orang panggil cari itulah. Deh. Jadi benda-benda hak Nabi wayak tu, benda-benda hak menjadi satu inzar lah kepada kita. Tu ya ceritanya. Ruhnya adalah menceritakan tentang kita perlu ingat ada peristiwa yang mubasyirin, ada peristiwa yang yang memberi kegembiraan, ada peristiwa yang inzar, yang memberi peringatan. Kita jaga molek atau niat kita jaga molek, tapi dalam masa yang sama kita takut tidak sedar. Contohnya dalam masalah pembahagian, hamba sebut masalah atas sakol. Misalnya kalau adik kita mati, kalau adik kita mati,
Dia ada bini. Contoh, adik kita mati ada bini. Bini dia mengandung. Contohlah, adik kita ni mati, ada bini dia mengandung, tapi belum melahirkan anak. Ni. Lepas tu kita adik-beradik tak apalah. Kita bagi saka lah. Kita bagi saka lah. Kita tak tahu anak tu lahir tu lelaki ke perempuan. Nah. Mazhab Syafi'i, sebab tu mazhab Syafi'i dia suruh tunggu dulu. Jangan bagi lagi saka, tunggu. Lebih afdal tunggu dulu. Sebab kalau lah bini kepada adik kita, siapa dia bini adik kita tu? Kakak ipar kita, adik ipar kita, tak kira lah. Kalau dia lahir tu tubik anak jantan, maka kita dapat ke tak pusaka? Tak dapat. Kalau lahir tu tubik anak tina, kita dapat ke tak pusaka? Dapat. Berapa kita dapat? Kita menerima baki lah. Kalau kita anak lelaki, kita adik-adik lelaki, kita mendapat baki. Baki setelah ditolak dia panggil fardu lah. Fardu kepada anak perempuan kalau seorang 1/2. Anak perempuan ni kalau seorang 1/2. Biar dia mati dah pun. Kakak ipar kita sana dia beranak budak tu mati. Tapi bukan mati dalam perut, mati tepi di luar. Doktor mengesahkan, dia kata mati lepas beranak ni, mati ni. Dia panggil, maknanya dia hidup 2 minit sana. Doktor kata dia hidup sementara. Wah, senyap. Cek mati. Budak mati ni boleh saka ke tak? Boleh. Budak hak mati tu boleh saka. Lepas tu boleh saka nak wis siapa dia mati. Lagipun dia budak bukan ahli tasarruf. Boleh ke tak saka? Boleh. Boleh ke siapa pula? Boleh ke adik-beradik tadi. Adik-beradik mula haya dia mendapat pusaka atas dasar anak saudara. Bukan mendapat pusaka atas dasar adik-beradik dia mati. Sebab dia terdinding dengan sebab ada anak lelaki. Walaupun anak lelaki itu telah mati, tetapi mati selepas kelahiran. Dia panggil hayatul mustaqirrah. Takut-takut begitu. Rekod dah. Okey. Lepas tu tengok balik. Betul ke tak buat ayat? Tengok balik. Takut-takut kita termakan benda-benda lagu tu lah. Benda-benda lagu tu secara tidak sedar. Atau pesaka ni kita kena, sebab dia ada hukum fardu ain dan juga hukum fardu kifayah. Maknanya fardu ain tegak la budda, tidak dapat tidak, kita kena belajar. Paling tidak kita kena tahu siapa dia yang boleh menerima pusaka di kalangan lelaki, siapa dia yang boleh menerima pusaka di kalangan perempuan. Dan jika ada orang ini tidak boleh menerima pusaka. Walaupun dia tu pada Quran telah menyatakan dia mendapat baki, tetapi apabila harta kehabisan dia tak dapat. Ada. Sebab tu kita kena tahu. Sebab itulah kita kena tahu, kita kena meyakini bahawa kita kena letak hukum Tuhan itu perlu ada di depan. Nah, misalnya kalau lelaki, berapa orang yang dapat saka? Kita kena tahu ada 14 orang. 14 orang. Siapa dia? Anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki. Lepas tu bapa, lepas tu datuk. Lepas tu siapa dia? Adik-beradik semuk sepok. Lepas tu adik-beradik sebapa. Lepas tu anak lelaki kepada adik-beradik semuk sepok. Lepas tu anak lelaki kepada adik-beradik lelaki yang sebapa. Kemudian bapa saudara sebelah bapa semuk sepok, bapa saudara sebelah bapa yang sebapa. Kemudian anak lelaki kepada bapa saudara yang seibu sebapa. Lepas tu anak lelaki kepada bapa saudara yang sebapa. Kemudian lepas tu adik-beradik lelaki yang seibu. Yang ke-14 adalah suami. Itu 14 orang lelaki. Mana kita tahu? Bukan kita nak suruh pandang ngira. Kita nak suruh kita ni alert. Kita tahu bahawasanya bila ada orang ni, kita terima saka dak. Ada kemarin dulu orang telefon kita. Bukan orang ada tak email rawatib, dia telefon. Ada orang tu dianya anak lelaki kepada adik-beradik perempuan si mati yang seibu sebapa. Dia tu boleh saka ke tak matanya? Anak lelaki kepada adik-beradik perempuan yang seibu sebapa kepada si mati, boleh saka ke tak? Tak boleh.
Sebab yang boleh pusaka perempuan adalah 9 orang. Siapa dia? Anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki dipanggil bintu ibni. Lepas tu ibu, lepas tu nenek, neneknya ibu kepada ibu. Lepas tu yang kelima nenek juga, iaitu mak kepada bapa. Yang keenam adalah ukhtus syaqiqah, adik-beradik seibu sebapa yang perempuan. Yang ketujuh dipanggil ukhtul li'ab, adik-beradik perempuan yang sebapa. Yang ke-8 dipanggil ukhtul li'um, adik-beradik perempuan seibu. Lepas tu yang ke-9 adalah zaujah, isteri. Jadi apa sebut tadi, ada ke tak anak lelaki kepada adik-beradik perempuan yang seibu sebapa? Tak ada, walaupun dia lelaki. Tetapi disenangi oleh perempuan, dia tak dapat pusaka. Jadi bila kita tahu bahawasanya mereka ini tak boleh pusaka. Cuma ceritanya Tok Imam tu, dia pernah berhutang dengan si mati. Berapa? Lebih kurang belah-belah ribu. 18 ke 19 ribu kau gitulah. Hak boleh sakanya adalah sepupu dia. Siapa dia sepupu dia? Iaitu anak saudara kepada adik-beradik lelaki kepada si mati. Nampak? Si mati ni kebetulan tak nikah. Tapi dia ada adik-beradik. Hak semak sepak, hak syakik, hak semak sepak. Cuma adik dia ni mati awal daripada dia. Adik dia mati awal pada dia. Ada anak lelaki dia. Bermakna anak lelaki kepada adik-beradik dia. Mula adik-beradik dia tu, dia mati dah. Adik-beradik dia mati awal, dia mati kemudian. Jadi bila nak bagi saka, adik-beradik hak mati awal tu nolak saka lah. Dia tu pasal dia tak nikah, dia tak ada anak. Harta tu jatuh ke siapa? Anak saudara. Anak saudara hak daripada adik-beradik dia yang lelaki, dia sebut sebapa. Hak tu pun anak saudara juga, anak lelaki daripada adik-beradik perempuan yang seibu sebapa. Cuma beza, hak tu adik-beradik semua sepak yang lelaki, hak ni adik-beradik semua sepak yang perempuan. Itu dipanggil zawil arham. Tapi nak ayat ceritanya, dalam keadaan di abad sekarang ni, tahun 2021, masih ada orang yang memikirkan tentang hidup bahagia di akhirat daripada dia mengambil bahagian dosa di dunia. Dia kata dia nak bayar lah ke mana hutang? Kata bayar kepada penerima pusaka lah. Penerima pusaka tu siapa dia? Anak saudara kepada si mati lah. Anak lelaki pada adik-beradik lelaki hak semok sepak kepada si mati. Bolehlah dia. Berapa dia dapat? Banyak. Dia kata dah 2 orang boleh. Hak lelaki ni, kalau anak saudara ni, dia boleh secara baki ni. Dia bukan fardu. Fardu ni 1/2, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/2. Dia tak dapat tu, dia dapat baki, dia tiba berapa dia. Jadi tak ada orang lain, dia terima baki berapa. Kalau jatuh tu kat misalnya kalau harta tu 500,000, dia 250,000 seorang dia dapat. Jadi kawan ni dia kata dia butai dengan kakak kawan ni, dengan mak saudara dia tu deh. Butai kawan ni nak bayar. Anak saudara kata aku tak say, aku terima dah banyak dah. Ni pun aku terima dah sebab hubungan aku dengan dia tu ada hubungan nasab. Bermakna aku boleh menerima pusaka. Dia tak say terima. Tak say, dia kata tak say. Nak rayaknya di sini ada kebaikan. Orang yang terima saka tu tak say saka. Bukan tak say saka. Yalah tak say saka lah hutang tadi tu. Hutang hak kawan tu nak tolong bayar. Dia kata aku tak say, aku terima saka banyak dah, dia kata. Nak rayaknya anak saudara dia tu hak tak terima saka tu nak gilunah lagi hutang belah-belah ribu. Padahal tak ada orang tahu pun. Tak ada orang tahu pun. Nak rayaknya benda ni kesedaran. Kalau duduk kita lipat lah. Nak rayak ni. Kalau ada orang yang masih ada iman di hatinya, dalam pada inilah, takut jadi orang panggil makan harta secara batil. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi gitulah. Nak ayatnya, bila kita ada keimanan, maknanya apa kita buat, kita akan merujuk kepada benda-benda tadi. Pada Quran, pada hadis, kita nanya, patut kita berasa bertanggungjawab. Inilah ruhnya dia panggil ruh peristiwa Isra'
Mi'raj. Bukan saja kita dengar cerita tentang seronoknya cerita Nabi naik ke langit. Itu betul. Itu pengalaman Rasulullah. Nak menceritakan bahawa linuriyahu min ayatina. Ayat Tuhan nak menceritakan kelebihan, kebesaran dia kepada kita. Betul lah Tuhan ni maha hebat. Pergerakan kita dalam semaya pun takbir intiqalah tu dah Allahu Akbar. Tukar pindah. Semua menyebut dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya ditanam dalam hati kita, tak kira kan apa, Tuhan itu tetap maha hebat. Jadi hati-hati dalam pengurusan harta. Cuma masalah banyak lakunya. Macam tadi, kalau bisa dah kalau tegak, takut jadi makan harta anak yatim tu ya. Hamba nak tolong ingat gitu ya. Untuk hamba juga ni, takut dalam keadaan kita tidak sedar, dah pok dia mati dah, kita bagilah sedekah. Apa lagi hak tino ni balik alik siai dah misalnya. Tapi tak apa dah, dia pun balik tak apa mana, tak apa, kita bagi sepampu kita. Boleh ke tak? Isteri dia akan dapat berapa bahagian? 1/8. Sebab si mati tadi ada anak. Bukan ada anak, dia panggil furuk waris. Furuk waris ni anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki, ataupun anak perempuan, iaitu cucu perempuan daripada anak lelaki. Ini dia panggil furuk waris. Kalau ada furuk waris, bermakna isteri tu akan kurang dia punya bahagian daripada 1/4 kepada 1/8. Anak dia dapat berapa? Dapat baki daripada tu. Kalau hati 1/8, 7/8 tu dia anak lelaki, walaupun baru berumur 2 hari. Dah harta pusaka ni kadang-kadang dia menguji keimanan kita dengan setitik darah pun. Sama ada kita nak terima kelebihan, keyakinan kita pada Allah, ataupun kita nak ambil bahagian, nak ambil dosa. Contoh, perempuan ni dia diceraikan suami. Contohnya perempuan ni ceraikan suami dalam talak satu. Satu ni talak raj'i lah, talak yang boleh dirujuk, bukan talak bain. Kalau talak bain maksudnya kalau orang yang cerai talak bain ni sama ada dia nikah tak ada jima, berlaku penceraian, dia panggil talak bain kan, ataupun dengan khulu', iaitu tebus talak. Tebus talak ni maksudnya sama ada dia buat pengesahan taklik tinggal, taklik lisan, taklik tak peduli, taklik melesap harta benda hak tak laki baca lepas pada nikah tu kan, membayar ia RM1 bagi pihak saya tu kan. Kalau berlaku dengan talak itu dipanggil talak bain. Itu misalnya kalau berlaku penceraian dengan talak bain, suami mati, bermakna habis, tak dapat pusaka. Tapi misalnya kalau perempuan tu bercerai dengan talak satu, talak raj'i, tu saya ayat talak satu ni bukan semua boleh rujuk lah. Talak satu bukan semua boleh rujuk. Ada talak satu yang tidak boleh dirujuk. Benda ni pernah masa hamba duduk Kota Baru tu ada pernah seorang tu email, dia rujuk orang dengan talak bain. Hamba panggil bakpo tu email. Maknanya kadang-kadang benda tu kesilapan berlaku. Batu proses pembelajaran, proses mencari ilmu Allah ni sentiasa kita kena talaah sama. Takut-takut kita terlepas pandang. Okey, bila perempuan tu contoh, bila perempuan tu diceraikan suami, dia kalau cerai talak raj'i, contoh perempuan tu berhaid, orang mari haid, tak kira lah cerai dalam haid ke cerai luar haid ke, cerai luar haid, mana dikira 3 kali suci juga salah satu kuru'in. Cuma perbezaannya dia akan panjang sikit. Contohnya cerai dalam suci, mari cemar lepas pada cerai tu duk karang mari cemar, kira 1 kali suci dah. Tapi kalau cerai dalam cemar, mari cemar baru 1 kali suci, bermakna kemungkinan berlaku 4 bulan. Kalau penceraian biasa mungkin berlaku pada 3 bulan, 1, 2 suci, cemar, suci, masa itulah nak rujuk. Kalau tak tu kan bila mari cemar tu kan habis dah kan. Tapi masa nak mari cemar tu tak lelaki mati contoh. Sebab tu saya kata kadang-kadang dengan setitik darah menentukan sama ada kita dapat pahala ataupun dosa, atau kita dapat kaya ataupun kita tak dapat. Tok laki dia mati. Orang hak cerai dia boleh ke tak sedekah? Tok laki dia cerai tok laki dia, lepas tu tok laki dia mati, dia boleh ke tak sedekah? Boleh. Anak zina boleh sedekah. Tapi pusaka ibunya sahaja.
Kalau anak misalnya, kalau apa tu saya kata tadi dia, kalau perempuan ni berlaku penceraian, dia kira dah edah dia tu, lelaki dia cerai dalam suci, cuma suci. Lepas tu berlaku kematian suami dia ada 1 juta. Ada orang pernah jumpa saya, dia berkahwin dengan seorang suami dia tak sedar. Suami dia ada anak ramai, suami dia meninggalkan 2.5 bilion. Orang Kuala Lumpur. 2.5 bilion. Jadi anak-anak kepada suami dia tadi, faham lah. Dah. Dia nak menafikan perkahwinan ayah dia dengan mak dia, mak tiri dia sah ke tak. Siapa pikat tu? Sebab perkahwinan ni misalnya kalau lepas akad nikah tu kan, uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan, Muhammad bin Abdul, aku nikah dah kahwin akad kan. Bila jawab terima nikahnya dengan mas kahwinnya yang tersebut, saksi kata sah, buk mati tu lelaki. Hak bini hak baru nikah 2 saat ni boleh saka ke tak? Boleh. Berapa dia dapat? 1/4 atau 1/8. Ni hak nak dinafikan. Tapi nak ayatnya kembali kepada cerita tadi dengan setitik darah. Dia kata nak habis dah. Bila tok lelaki dia mati, sini dia kata. Tok lelaki mati pukul 12:05 tengah hari. Dia 12:04 tu duduk lelah-lelah tengok spanduk dia tu ada darah. Bermakna edah dia telah habis. Nampak? Lelaki dia mati pukul 12:05. Dia mari pukul 12:04. Atas dia dia kata tak mari lagi darah. Kerana setitik. Kalau tak lelaki dia tinggal 1 juta, dia dapat berapa? Tapi kalau dia betul pada yang berlaku, dia kata dia mari darahnya pukul 12:04. Tak lelaki dia mati pukul 12:05. Dia boleh saka ke tak? Tak dapat pusaka. Tapi kalau dia kata dia mari darah pukul 12:06, tak lelaki dia mati 12:05, dia dapat saka ke tak? Dapat. Hanya dengan setitik darah bertemankan keimanan yang sedikit, dia nak merebut sama ada. Itu maksudnya. Lepas tu banyak di kalangan kita ni bagi saka, tak apalah kita bagi ikut ramai-ramai. Ramai-ramai ni banyak berlaku. Boleh nak bagi ramai-ramai dengan syarat 14 orang yang lelaki, 9 orang yang perempuan yang Amba sebut tadi, dia mesti ahli tasarruf. Ahli tasarruf ni apa dia? Misalnya kalau salah seorang daripada anak tu adalah gila ataupun belum balik, bermakna wajib dibahagikan mengikut hukum faraid. Kamu mana hak bagi dah? Kamu mana hak bagi dah? Nak tanya. Itu kena saya mau balik lah. Sebab bila kita bagi dah, lepas tu kita nak pelokeh balik, paling payah. Royaklah tok depan kan. Tok depan kau orang mana pun payah. Royak lagi Mekah 40 kali pun payah dah. Dia boleh lipat kita. Betul tak? Sebab itulah kita kena hati-hati. Sebab tu kita kena jemuk kira mari lagu mana. Orang kita ni masalah bila berlaku kematian nak bagi saka, takkan nak bagi selalu baru-baru orang baru mati lah. Tapi masa itulah kita berkumpul je, kita bincang anak-anak lagu mana. Nah, kalau masa nak bagi tu jangan ada orang yang tak berkaitan. Bini tak boleh. Bini kita, ayah kita mati, bini nak mai duduk tepi. Jangan. Kecuali bini kita tu ada duduk tepi bila kita mati. Kita mati, banyak orang tinggal kakak ipar. Ayah mati,
Ni ayah mati lama dah. Mamak ni baru mati hari ni. Misalnya, ayah dia mati lama dah, mamak ni baru mati hari ni. Dia ada bini. Bini dia tadi adalah adik kakak ipar, abang ipar yang merupakan anak kepada ayah mamak ni. Ayah mamak tu bapak lah. Hak ni anak lah. Okay. Jadi hak berlakunya tak sewi saka ke bini kepada arwah adik kita. Itu banyak berlaku. Tak sewi saka kepada bini arwah adik kita. Okey, itu banyak berlaku. Banyak berlaku. Padahal kita pakai saya nak tanya. Boleh ke tak bini kita ni pusaka tua dia boleh ke tak? Bini kita boleh ke tak pusaka ayah kita? Tua dia lah, boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh. Apabila berlaku kematian melibatkan dua lapis. Apabila ayah kita mati, kita pula mati tak bagi. Masa ayah kita mati tak bagi saka. Lepas tu kita mati baru nak bagi ataupun tak bagi lagi. Isteri kita dapat pusaka daripada ayah tu melalui suami tadi. Sebab suami tadi merupakan anak lelaki kepada ayah dia mati, suami akan dapat baki. Baki itulah yang akan dibahagi kepada isteri mendapat 1/8. Nak rakyatnya walaupun ayah kita. Sebab itulah tak mustahil. Sebab tu kena ingat pusaka ni berlaku pada sebab siapa dia? Dengan sebab perwarisan. Yang kedua dengan sebab perkahwinan. Yang ketiga dengan sebab wala, yakni perhambaan. Tak ada lah perhambaan dia. Yang keempat dengan sebab kita sama-sama mengucap dua kalimah syahadat, la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Misalnya kalau harta tu masa bagi dia ada berlaku rod, ada berlaku tu lebih tu nak wisapa, itu kembali kepada Baitul Mal. Baitul Mal ni bagi siapa? Orang Islam. Siapa cari harta ni? Mamak cari harta mati, tapi dia mati tak ada anak tak ada. Ada anak saudara, bukan anak saudara lah, ada anak perempuan lah. Ataupun ada lah adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan hak semua sepuk. Ada seorang tu, anak-beradik perempuan dapat 1/2. Lebih tu gimana? Ada ke dapat saudara? Tak ada belaka. Mati belaka dah, tak ada belaka. Gimana harta hak lebih 1/2 lagi? Pergi kepada Baitul Mal. Baitul Mal ni bagi ke siapa? Orang Islam. Mukminina wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Kita doa tu. Okey, gitu setakat itulah insya-Allah. Nak wayaknya ruh yang berlaku kepada Rasulullah dalam peristiwa yang diceritakan banyaklah. Cerita dia jalan jumpa bau sedap apa situ, cerita basyitah apa semua sekali dah. Banyak benda-benda yang berlaku sebenarnya adalah untuk inzar, menjadi ruh kepada kita untuk melihat bahawasanya syurga neraka ni wujud. Balasan Tuhan ni ada. Yakinlah bahawa pahala dan dosa ini tetap dicatat. Jadi sambil-sambil kita mencari keredaan Allah dalam suasana kita masih lagi orang panggil ada pilihan lah untuk kita nak mari sini ke nak mari mana, terpulang pada kita. Cuma bila kita duduk dalam ni kita kena melihat dengan kacamata keimanan bahawasanya Tuhan itu sentiasa menilai. Innaka labil mirsad. Maha teliti itu adalah Allah. Wa in tukhfu ma fi sudurikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Semuanya akan dihisab. Jadi setakat itu saja insya-Allah perkongsian pada malam ni. Hamba nak menceritakan tentang, tak tahulah siapa atau tidak pada pendengar, tapi sekurang-kurangnya kalau tidak semua dapat sikit petapa dah. Dapat sikit petapa dah. Sekurang-kurangnya kita ingatlah masuk kaki kanan, sekurang-kurangnya boleh tu tak apa dah. Malas-malas masuk kiri. Ada kita jumpa orang tu makan nasi dengan pegang sudu dengan tangan kiri. Kalau nak pakai cacing ada besar ni tak apa lagi. Nak ni makan dengan tangan kiri. Sebenarnya
ialah kita tengok benda-benda yang baik, yang baik. Sekiranya kita duduk atas masjid, lepas maya jangan gaduh pergi doa dulu dengan Tok Imam ke dengan siapa duduk, lepas tu kat zikir ambil bagi seminit dua zikir. Sebab zikir yang paling mudah adalah yang paling ringan disebut kalimatan khafifatan 'ala lisan, yang paling ringan di mulut adalah wasaqilatan fil mizan, di akhirat esok-esok pada mizan nanti berat sungguh timbangannya Nabi kebut. Lepas tu wa habibatan ila rahman, dan amat disukai oleh Tuhan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia hidup dengan Nabi 3 tahun je, umur 30 tahun dia masuk Islam. Dia dulu nama Abdul Naham, ataupun dia panggil Abdul Naham, ataupun Abdul Syams. Cuma Nabi menamakan dia dengan Abdul Rahman bin Sakhrah Ad-Dawsi. Dia dia riwayat daripada hadis daripada dia tu kan lebih kurang 800 hingga 900 orang. Sahabat dia juga tabi'in ambil. Dia kebanyakan berada dalam kitab Imam Nawawi. Siapa dia Imam Nawawi ni? Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hazim. Dialah. Dalam kitab dia banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kebanyakan hadis daripada Abu Hurairah kebanyakannya adalah hadis sahih. Inilah antaranya yang disebut oleh Abu Hurairah. Jadi banyak lagi, tapi insya-Allah perkongsian kita pada yang lain-lain pertemuan insya-Allah. Yang benar itu datang daripada Allah. Jangan melihat kepada lihatlah pada diri kita kelemahan, kekurangan yang perlu kita perbaiki dan kita perbetulkan. Jadi setakat itu hamba tinggal majlis ini dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.